Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam topik sirah, iaitu era masyarakat jahiliah. Baik, yang pertama kita lihat maksud jahiliah tu sendiri ya. Maksud jahiliah tu berasal dari perkataan Arab iaitu jahala, yang bermaksud tidak tahu, bodoh atau jahil. Kejahilan dimaksudkan bukan bermaksud tidak berilmu, kerana mereka terkenal dengan kehebatan bersyair dan berqasidah. Mereka jahil dari segi akidah dan juga dari segi akhlak. Itu yang maksud jahiliah. Kejahilan masyarakat Arab jahiliah kita akan faham dan kita akan pelajari apa yang dimaksudkan jahil dari kalangan masyarakat Arab jahiliah ni. Yang pertama kita lihat jahil akidah, di mana mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Okey. Tetapi mereka mencampur adukkannya dengan menyembah berhala. Itu sebabnya amalan sihir dan khurafat. Ini dimasukkan jahil akidah ya. Ketika mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim, tak ada masalah. Okey, tapi disebabkan mereka mencampur adukkannya dengan sembah berhala ya, dengan amalan sihir, buat perkara-perkara khurafat dan menyebabkan mereka tergolong di kalangan jahil akidah. Seterusnya kita lihat jahil akhlak. Kenapa mereka ni dikategorikan sebagai jahil akhlak? Mereka ni banyak melakukan perilaku buruk. Seperti suka menindas perempuan dan hamba, suka berjudi, suka minum arak. Jadi ini adalah kerana apa mereka ni dikategorikan sebagai jahil akhlak. Baik, yang seterusnya kita akan kenal masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, menyampaikan wahyu, sebelum Islamnya ada menapak di negara Arab. Jadi ada agama-agama sebelum kedatangan Islam ni. Yang pertama kita pelajari tentang agama Yahudi. Okey, agama Yahudi ni iaitu agama Samawi yang telah diubah suai daripada ajaran Nabi Musa. Kita tahu agama Yahudi, agama Samawi yang merupakan ajaran daripada Nabi Musa AS. Jadi disebabkan mereka mengubah suai mengikut keinginan para penganutnya, maka agama Yahudi telah terpesong. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak membuat fitnah para Nabi dan mereka datang dari Palestin ke negara Arab. Jadi mereka ni adalah agama Yahudi. Kita tahu sudah agama Yahudi, orang-orang Yahudi ni dia suka menipu, memfitnah. Mereka merasakan bangsa mereka adalah bangsa yang suci daripada bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa lain tu diorang pandang hina. Itu adalah sikap perangai agama Yahudi. Seterusnya kita lihat pada agama Nasrani, iaitu agama Samawi juga. Agama Nasrani ni iaitu agama Samawi juga, yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa AS mengikut keinginan penganutnya. Sama juga ya. Sama juga agama Nasrani telah diubah suai ya daripada ajaran Nabi Isa AS. Mereka mempercayai Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Mereka datang dari Habasyah dan Rom, dan Abraha iaitu raja Nasrani membina tempat ibadah baharu di Yaman untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah, namun gagal dengan pertolongan Allah SWT. Kisah ini dipaparkan dalam surah Al-Fil. Okey, jadi tentera Abraha merupakan raja Nasrani, di mana Abraha ni membina tempat ibadah baharu di Yaman. Jadi untuk menyaingi Mekah itu sendiri, sebab Mekah waktu ketika itu ramai yang datang
dan orang kata Mekah merupakan tempat destinasi pengumpulan manusia yang berjuta-juta datang. Disebabkan itu Raja Nasrani iaitu Abraha dia macam nak menyaingi Kaabah di Mekah, ya. Lalu Abraha cuba untuk serang Kaabah di Mekah, namun Allah SWT telah menghantar, ya, Ababil, ya, untuk menghancurkan tentera-tentera Abraha. Dalam surah Al-Fil telah menceritakan bagaimana tentera Abraha dihancurkan. Seterusnya kita lihat agama yang ketiga, iaitu agama Hanif. Pada mulanya majoriti masyarakat Arab beragama dengan agama Hanif. Okey, apa itu agama Hanif? Agama Hanif itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Okey, itu adalah agama Hanif. Agama ini agama samawi seperti agama Islam juga, ya. Jadi agama Hanif ni adalah agama samawi juga. Ya, buktinya percaya kepada Allah SWT, Tuhan yang satu, percaya pada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati, percaya kepada dosa dan pahala. Ajaran yang diteruskan dalam Islam seperti ibadah korban, ibadah haji dan umrah merupakan salah satu agama Hanif yang ada dalam tu. Okey. Seterusnya agama penyembah berhala. Okey. Diperkenalkan oleh pemimpin Khuza'ah iaitu Amru bin Amir bin Luhai. Ini antara pemimpin penyembah berhala yang diperkenalkan oleh pemimpin tentang penyembahan berhala. Dia menemui ajaran ini dari negeri Syam, lalu membawa berhala bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Kaabah. Dia memerintahkan seluruh penduduk Mekah menyembah berhala tersebut. Agama ini dicampur adukkan dengan agama Hanif sehingga muncul sebagai agama yang mensyirikkan Allah. Agama ini disebarkan pada seluruh orang Arab ketika musim haji. Terdapat 360 berhala di sekitar Kaabah ketika Mekah dibuka oleh Nabi Muhammad SAW dan telah dimusnahkan oleh baginda dan para sahabat. Ya, di mana berhala, ya, kedudukan berhala di sekeliling Kaabah itu sendiri. Sedangkan berhala tu dibuat daripada macam-macam jenis, ya. Jadi disebabkan itu ketua iaitu pemimpin menyuruh penduduk Mekah untuk menyembah berhala. Mereka ni asalnya agama Hanif, ya, pengikut agama Hanif, tapi disebabkan pemimpin ini Khuza'ah iaitu Amru bin Amir bin Luhai telah merosakkan agama Hanif sendiri sehingga memuncul agama yang baharu iaitu penyembah berhala yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat yang kelima iaitu kepercayaan Majusi. Siapa tu Majusi? Siapa Majusi ni? Majusi iaitu kepercayaan yang dianuti oleh golongan penyembah api. Okey. Pada malam kelahiran Rasulullah SAW, api yang disembah oleh golongan di Parsi telah padam. Api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Di mana mereka adalah golongan penyembah api, ya, kepercayaan Majusi, orang-orang Majusi ni. Jadi disebabkan ketika Rasulullah dilahirkan, baginda dilahirkan, ketika itulah api yang disembah oleh golongan ini telah terpadam, di mana diberitahu 1000 tahun, ya, tidak pernah padam api itu. Jadi itu salah satu orang kata tanda-tanda, ya, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini salah satu tanda di mana api tersebut telah padam. Seterusnya kepercayaan animisme. Apa itu pengikut animisme ni? Iaitu kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh dan semangat. Penganut agama ini
ya, menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Mereka datang dari Habasyah dan Rom. Dua tempat ni. Jadi mereka ini penyembah orang kata alam. Jadi kalau nampak bukit, dia orang sembah bukit. Kalau nampak matahari, dia sembah matahari. Nampak bintang, dia orang sembah bintang. Nampak pokok, dia orang akan sembah pokok. Jadi itu dia orang akan sembah. Mereka akan sembah alam ni. Ini dikatakan kepercayaan animisme. Dia tiada agama, cuma dia orang menyembah alam sahaja. Jadi seterusnya kita akan pelajari bagaimana masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dari segi akhlak dia macam mana. Mereka ni suka berjudi dan minum arak, penzinaan dan pelacuran berleluasa. Mereka suka berzina, melacur, mengamalkan bigami. Apa yang dimaksud bigami ini? Maksud bigami iaitu bersuamikan dua. Terusnya kita lihat masyarakat Arab akhlak buruknya adalah pewaris harta hanya pada lelaki sahaja. Perempuan tiada waris harta sebab ketika itu perempuan dianggap sebagai orang kata kalau mereka melahirkan anaknya perempuan dianggap sebagai satu penghinaan kepada mereka lah. Itu sebab kenapa mereka membunuh anak perempuan. Okey. Jadi mereka tak suka pada anak perempuan, tapi mereka hanya pada anak lelaki sebab anak lelaki boleh mewarisi harta mereka. Seterusnya mengamalkan tenung nasib iaitu amalkan macam tilik nasib gitu. Seterusnya berperang kerana perkara kecil je. Benda kecil saja dia berperang. Bukannya orang kata mendamaikan, tapi benda yang kecil simple je boleh berlaku peperangan. Seterusnya kita lihat masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW dari segi akhlak pula. Dari segi akhlak yang baik pula kan. Okey, mereka ni merupakan tepati seorang yang tepati janji, berani, kuat dan pantang menyerah kalah. Ya, menjaga kebersihan mulut dan kuku, tidak mengawini mereka yang ada pertalian darah, menghormati tetamu, taat kepada pemimpin dan menghormati bulan Muharram. Itu ada sifat baik yang ada pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebab pengutusan Rasulullah SAW kepada masyarakat jahiliah itu, yang pertama membawa ajaran yang memandu mereka ke jalan yang benar. Di mana mereka ni mengamalkan sifat khurafat. Jadi disebabkan itu Rasulullah diutuskan untuk menghapuskan dan beri jalan kebenaran kepada masyarakat Arab jahiliah ni. Yang kedua, menyempurnakan akhlak, di mana nilai-nilai mereka punya nilai positif, cumanya berlaku nilai negatif di kalangan masyarakat Arab jahiliah. Contohnya bila datangnya Islam, tiada pengzinaan, tiada minum arak dan diharamkan berjudi. Okey, ini adalah salah satu contoh di mana sebab diutuskan Rasulullah ke atas masyarakat Arab jahiliah. Okey, seterusnya kita lihat masyarakat Arab jahiliah lebih mudah dilentur dan dibentuk kerana mereka ni buta huruf, ya. Secara tidak langsung menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah membaca atau mempelajari kitab agama Samawi dan ajaran agama purba. Disebab itu mereka ni buta huruf. Jadi disebabkan kelebihan ataupun mukjizat yang Allah beri pada Nabi Muhammad yang tidak pandai baca, jadi Allah beri ilmu, Allah beri ilmu yang Nabi Muhammad tu sendiri boleh baca. Itu sebab Nabi Muhammad wahyu pertama Nabi Muhammad terima adalah Iqra, surah Iqra, bacalah. Seterusnya kedudukan yang strategik. Sebab negara Arab merupakan negara yang Semenanjung Arab merupakan negara yang salah satu terletak di tengah-tengah empat kuasa besar dunia pada waktu itu, iaitu Rom, Parsi, Greek dan
India. Ada 4 kata kuasa besar waktu itu. Menjadikan Islam mudah tersebar ke seluruh tamadun dunia dan pelbagai mangsa. Disebabkan itu negara Arab di tengah-tengah negara Arab di tengah-tengah di antara Rom, Parsi, Greek dan juga India. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa untuk kelas seterusnya.